Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan jamaah bersama, Alhamdulillah telah berlakunya penambahan zon bagi 19 masjid termasuk Masjid Darul Makmur. Untuk penambahan zon ini, ada beberapa perkara untuk pengetahuan jamaah bersama, iaitu pertama, bagi yang sudah mendapat tempahan solat Jumaat, pastikan anda sudah memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, suntikan vaksin dan suntikan kedua berlaku sekurang-kurangnya 14 hari yang lalu. Harap membawa token ataupun Trace Together app untuk pengesahan vaksin dan untuk masuk safe entry ke masjid. Bagi yang belum mendapat vaksin atau baru hanya satu suntikan atau suntikan keduanya kurang dari 14 hari, harus menjalani ujian PET swab di klinik yang diiktiraf dan tidak lebih dari 24 jam sebelum bermulanya waktu solat. Sebagai contoh, jika ujian swab PET diambil pada Khamis 4 petang dan ujian tersebut hanya akan luput esok harinya Jumaat jam 4 petang. Makanya, jemaah tersebut dapat melakukan solat Jumaat baik dalam sesi 1, 2 ataupun sesi ketiga. Ini adalah info yang dapat kami kongsikan. Pastikan anda juga ada dalam keadaan sihat, membawa sejadah dan sentiasa memakai pelitup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meneruskan usaha untuk mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga dengan usaha yang berterusan kita dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara dan saudari, kejayaan yang terbesar dan abadi bagi orang-orang yang beriman adalah kejayaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syurganya di akhirat kelak. Namun, untuk mencapai kejayaan di akhirat, usaha perlu dilakukan di dunia ini terlebih dahulu. Harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan syurganya di akhirat kelak bukan hanya sekadar dengan kita berdoa dan kita berharap, tetapi ia memerlukan usaha yang berterusan. Dalam satu kisah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masyhur, yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sehelai sepinggang, seorang sahabat daripada golongan Ansar telah menawarkan sebahagian daripada hartanya untuk diberikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dengan rasa rendah diri, Sayyidina Abdurrahman menolak tawaran itu sambil bertanya kepadanya, di manakah letaknya pasar kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau selanjutnya memulakan perniagaannya di sana. Dan menurut ahli sejarah, selang beberapa ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf telah berjaya mendapatkan pulangan yang besar hasil dari perniagaannya. Berkat usahanya itu, dia memiliki harta yang melimpah sehingga menjadi antara sahabat yang banyak membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Kisah ini mengajar kita erti kejayaan yang sebenar.
berjaya daripada sudut keimanan hingga dijanjikan syurga, dan berjaya daripada sudut keduniaan dengan limpahan rezeki kurniaan Allah Azza wa Jalla. Menariknya juga, kisah ini menggambarkan keadaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang tidak pernah menyerah kepada keadaan sekelilingnya yang serba kekurangan ketika itu. Dia tidak mengalah, malah Sayyidina Abdurrahman bin Auf berusaha untuk keluar daripada keadaan itu, mencari huraian bagi menghadapi cabaran hidupnya. Inilah sikap yang perlu kita terapkan dalam diri kita. Sikap seorang Muslim yang tidak hanya menunggu sambil berpeluk tubuh untuk mendapatkan peluang yang baik dalam hidupnya. Sikap inilah juga yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim mengenai pujian Allah Azza wa Jalla terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang tidak kenal erti putus asa untuk mencapai kejayaan serta keridaan Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengarkan surah At-Taubah ayat 88. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ar-rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga yang berjaya. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidup di dunia ini tidak lekang daripada cabaran yang pelbagai. Sebagai umat yang terbaik, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kita perlu bersikap proaktif dalam menyusun perancangan bagi mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Perancangan itu perlulah mengimbangi di antara keperluan dalaman dan luaran. Seorang Muslim perlu sentiasa membuat persiapan bagi memperteguhkan keimanannya. Ini boleh dilakukan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama yang dapat membantu dirinya memahami tuntutan agama yang sebenar dan melaksanakannya dengan penuh hikmah. Dia juga perlu merancang untuk mendapatkan yang terbaik dalam urusan keduniaannya. Ini dapat dilakukan dengan mempertingkatkan ilmu dan kemahiran diri dalam pelbagai bidang. Kisah para salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu, banyak memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berusaha mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, usaha para ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari yang sanggup menempuh perjalanan jauh yang memakan masa yang lama hanya untuk memastikan kesahihan hadis yang diterima. Begitu juga dengan Al-Imam At-Tabari yang berusaha tanpa henti bertahun-tahun lamanya untuk melengkapkan tafsir Al-Quranul Karim. Dan ramai lagi di kalangan para ulama Islam kita yang terdahulu yang telah berusaha menabur bakti kepada agama Islam. Jika usaha-usaha itu tidak dijalankan secara berterusan, nescaya tiadalah kita dapat meraih kemanfaatan daripada ilmu-ilmu mereka sehingga hari ini. Justru itu para jemaah sekalian, untuk mencapai kejayaan, kita memerlukan beberapa usaha yang diringkaskan kepada berikut. Yang pertama, istiqamah. Istiqamah atau berusaha secara berterusan. Kita suntikkan semangat juang dalam diri dengan berfikiran positif. Dapatkan terus nasihat, dapatkan terus panduan serta sokongan daripada keluarga, teman dan sahabat.
untuk memastikan bahawa kita kekal konsisten dalam usaha kita. Yang kedua, sabar. Sabar dalam menempuh rintangan, menempuh dugaan yang mendatang. Setiap perkara yang ingin dilakukan pastinya ada liku dan halangan. Hanya orang yang bersabar pasti akan mendapatkan hasilnya yang lumayan. Yang ketiga dan terakhir, tawakal. Bertawakal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kejayaan dan diterima usaha yang telah kita lakukan. Sebagai seorang yang beriman, kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan usaha hamba-hambanya. Ini jelas kita dapat lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 30. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sudah pasti kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Sadaqallahul azim. Semoga usaha kita semua selama ini diterima Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula dan dihimpunkan kita dalam golongan yang mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا بطاعتك أجمعين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله أستغفر الله Astaghfirullah. Tawwab. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah. Ittaqullaha ta'ala fima amar. وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وفي سائر البلدان عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.